Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, kita akan sambung lagi bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan bahagian 3. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat menguasai 10.5 kumpulan darah manusia. Memerihalkan kumpulan darah ABO, menghubung kait kumpulan darah ABO dengan penderma darah, memerihalkan faktor rhesus, menakul faktor rhesus yang tidak sepadan terhadap kehamilan. 10.6 Isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Mewajarkan keperluan sistem peredaran yang sihat, berkomunikasi tentang penyakit kardiovaskular. 10.7 Sistem limfa manusia. Mensintesis proses pembentukan bendalai tisu dan limfa, membanding dan membezakan antara kandungan limfa dengan bendalai tisu dan darah, menghuraikan komponen sistem limfa iaitu limfa, kapilari limfa, salur limfa, nodus limfa dan organ limfa. Mewajarkan keperluan sistem limfa iaitu sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah, pengangkutan bahan larut lemak dan pertahanan badan. 10.8 Isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Memerihalkan isu kesihatan berkaitan sistem limfa. 10.5 Kumpulan darah manusia. Kumpulan darah ABO. Tahukah anak-anak apakah kumpulan darah anak-anak semua? Okey, kalau cikgu darah jenis O. O pula ada positif, ada negatif. Okey, nanti kita tengok apa dia positif negatif tu. Kita tengok dulu kumpulan darah ABO. Darah manusia terdiri ataupun dikelaskan kepada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB dan kumpulan O. Pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima. Ini kerana darah penerima mempunyai antibodi dalam serum darah yang boleh bertindak terhadap antigen pada sel darah merah seseorang penderma. Okey, maknanya dalam sel darah merah seseorang, dia mempunyai antibodi dalam serum. Okey, dia mempunyai antibodi dalam serum. Jadi, antibodi tu boleh bertindak ke atas terhadap antigen pada sel darah seseorang penderma. Sekiranya penderma ataupun sel darah penderma itu tidak sepadan dengan darah penerima. Okey, dia akan bertindak. Okey, seterusnya, pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima perlu mengambil kira jenis kumpulan darah penderma dan kumpulan darah penerima. Kita lihat jadual 10.6. Okey. Jika darah kedua penderma dan penerima tak sepadan, maka sel darah merah penerima akan mengalami pengaglutinaan ataupun kita panggil penggumpalan, agglutination. Okey. Cuba lihat. Ini kumpulan darah A. Okey, kumpulan darah A dia mengandungi antigen A. Maka antibodinya adalah anti-B. Okey, anti-B. Kita lihat pula kumpulan darah B. Okey, kumpulan darah B dia mengandungi antigen B. Maka kumpulan darah B mempunyai antibodi anti-A. Okey, dia mempunyai anti-A. Tengok pula kumpulan darah AB. Kumpulan darah AB dia ada dua, antigen A dan antigen B. Maka dia tiada antibodi.
Okey, dia tiada antibody anti-A sebab dia ada antigen A. Okey? Dia tiada antibody anti-B. Okey? Dia merupakan kumpulan darah AB ni dia tiada antibody. Okey, seterusnya kumpulan O. Kumpulan darah O, sel darah merah tiada antigen. Tadi ada antigen A, antigen B, tapi kumpulan darah O ni dia tiada antigen. Tetapi dia mempunyai antibody anti-A dan antibody anti-B. Sebab dia tiada antigen, so dia ada dua antibody. Antibody anti-A dan antibody anti-B. Okey, antigen dan antibody dalam kumpulan darah berlainan. Okey, kita lihat macam ni. Cuba lihat jadual 10.5. Okey, antigen dan antibody dalam kumpulan darah. Tengok di sini, kita ada kumpulan darah A, antigen pada sel darah merah dia ialah antigen A, antibody-nya ialah dalam serum darah tu dia ada anti-B. Kumpulan darah B, dia ada antigen B, kemudian antibody dalam serum dia merupakan anti-A. Okey, kumpulan darah AB, dia ada antigen A dan antigen B, kemudian antibody dalam serum darah tiada. Okey, manakala kumpulan darah O, antigen pada sel darah merah tiada, tetapi antibody dalam serum darah adalah anti-A dan anti-B. Jadi daripada sini kita boleh lihat kesesuaian kumpulan darah penderma dan kumpulan darah penerima. Okey, cuba lihat kumpulan darah A. Dia boleh menerima darah, okey, daripada kumpulan darah A dan AB sahaja. Okey, dia boleh menderma sayang. Dia boleh menerma darah kepada kumpulan A dan kumpulan AB sahaja. Okey, manakala kumpulan darah A boleh menerima darah sekiranya dia perlukan darah, dia boleh menerima darah daripada kumpulan darah A dan darah O sahaja. Kenapa macam tu? Cuba lihat. Kalau kumpulan A nak derma darah, okey, dia boleh beri kepada kumpulan darah A dan AB sahaja. Okey, sebab kumpulan A dia ada antigen A. Okey, dia ada antigen A. Kumpulan AB dia ada antigen A juga. Okey, kalau kumpulan darah A nak bagi kepada B, tak boleh. Sebab kumpulan darah B dia mempunyai anti-A. Tak boleh terima. Okey, tak boleh terima, dia anti-A. Tapi kalau kumpulan darah A yang menerima sebagai penerima darah, dia boleh menerima darah daripada A sebab kumpulan A dia ada antigen A, manakala O tiada antigen. So dia boleh masuk ke dalam kumpulan darah A. Itu maksudnya. Okey, untuk kumpulan darah B, dia boleh menerima darah untuk kumpulan B dan AB sahaja, manakala kumpulan B boleh menerima darah daripada kumpulan darah B dan darah O. Sama kisah dengan kumpulan darah A tadi. Sama je. Okey, yang seterusnya, kumpulan darah AB boleh menderma darah kepada kumpulan darah AB sahaja. Okey? Sebab dia ada antigen A, antigen B. Okey, kalau kita bagi kepada darah A, tak boleh sebab darah A dia ada anti-B. Okey? Jadi kumpulan darah AB boleh menderma darah kepada kumpulan darah AB sahaja. Tapi kalau dia nak menerima darah, dia boleh menerima darah daripada kumpulan darah A. Okey, kumpulan darah A sebab AB dia ada antigen A. Okey, kemudian kumpulan darah B, kumpulan darah dia sendiri iaitu AB dan kumpulan darah O. O ni sebab dia tiada antigen, boleh bagi pada semua orang. Okey. Okey, seterusnya kumpulan darah O. Dia boleh menerima darah kepada A, B, AB dan O. Manakala kumpulan O boleh menerima darah
daripada kumpulan O sahaja. Maknanya O ni kalau dia perlukan darah, kumpulan O saja yang boleh beri pada dia. Okey, dia dikenali sebagai penderma universal. Okey, kalau AB ni dikenali sebagai penerima universal. Okey. Seterusnya kita pergi kepada faktor rhesus. Okey. Sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah merah ialah faktor rhesus. Kita panggil faktor RH. Okey. Sel darah merah individu yang mengandungi faktor RH ataupun dikenali sebagai antigen D. Okey. Dikenali sebagai RH positif. Okay, kalau dia ada faktor RH ataupun dia ada antigen D, kita kenali sebagai kumpulan darah dia RH positif. Kalau macam cikgu O RH positif sebab cikgu mengandungi antigen D. Okay, jadi kumpulan darah cikgu ialah O rhesus positif. Okay. Individu yang tak mempunyai faktor rhesus ataupun dia tidak mempunyai antigen D dikenali sebagai rhesus negatif ataupun RH negatif. Okey, sekiranya darah RH positif penderma bercampur dengan darah penerima yang RH negatif. Kumpulan sama tapi RH dia ada positif, ada negatif. Jadi darah penerima akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody rhesus iaitu antibody anti-D. Jadi dia boleh terima ke tidak walaupun kumpulan sama. Cuba lihat. Apabila penerima menerima satu lagi dos darah RH positif, antibody rhesusnya akan menyebabkan pengaglutinaan sel darah penderma. Okey, keadaan ini boleh membawa maut kepada penerima tersebut. Dia tak boleh terima lah, tak boleh menerima lah. Okey. Cuba lihat faktor rhesus dalam kehamilan. Okey, cuba tengok yang ni, ini lelaki. Okey, yang ni perempuan. Faktor rhesus bagi lelaki ialah positif, rhesus positif. Manakala darah bagi perempuan ni, ibu ni, rhesus negatif. Lazimnya, masalah akan timbul apabila seseorang individu, seorang ibu RH negatif berkahwin dengan ayah yang RH positif dan mengandung fetus RH positif. Dia ikut ayah. Apa yang berlaku pada ibu tersebut? Kandungan dia RH positif, ibunya RH negatif. Okay? Dalam bulan terakhir kehamilan, serpihan sel darah fetus yang mengandungi antigen D. Okay? Ia mengandungi antigen D sebab dia ada RH positif, maka dia ada antigen D lah. Dia akan merentasi plasenta dan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Okay? Akibatnya, sel darah putih dalam darah ibu bertindak balas dengan menghasilkan antibody anti-D. Sebab darah ibu kan negatif tadi kan, dia tidak ada antibody. Dia tidak ada antigen D. Maka, dia akan menghasilkan antibody anti-D yang kemudiannya mengalir kembali melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Jadi tali pusat ni, plasenta ni dia akan mengalir darah ibu masuk ke dalam darah bayi. Okey, dia akan mengalir kembali ke plasenta, kemudian dia masuk ke dalam sistem peredaran darah bayi. Padahal ibu tadi telah menghasilkan antibody anti-D. Okey, cuba lihat di sini. Antibody tersebut boleh memusnahkan sel darah merah bayi yang RH positif sebelum atau sejurus selepas kehamilan. Ini yang bahayanya.
Okey, namun begitu, kepekatan antibodi yang terhasil tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak pertama. Okey, anak pertama okeylah. Sebab apa? Sebab kepekatan antibodi yang tidak mencukupi tidak memberi kesan kepada anak. Tetapi masalahnya di sini ialah antibodi anti-D akan berkekalan dalam sistem peredaran darah ibu. Okey, masalah yang timbul jika anak kedua, anak kedua juga dia merupakan rhesus positif ikut ayah dia. Jadi antibodi anti-D yang telah ada dalam darah ibu akan merentasi plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Gejala penyakit ini dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Okey, fetus yang kedua akan mati. Okey, jika tidak digantikan dengan darah rhesus negatif melalui proses pemindahan darah. Okey, gejala ini dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Okey, dalam keadaan yang tidak serius, bayi mungkin menghidap anemia ataupun kecacatan akal. Walau bagaimanapun, kini masalah tersebut boleh diatasi dengan merawat ibu berkenaan, dengan globulin anti-rhesus selepas kehamilan pertama untuk menghentikan pembentukan antibodi anti-D. Maknanya ibu ni kena suntik globulin anti-rhesus. Okey? Ini nanti awak akan belajarlah seterusnya. Okey, soalan formatif 10.5. Nyatakan kumpulan darah yang merupakan penderma universal. Cikgu dah sebut tadi. Kumpulan darah O. Nombor 2, ramalkan apa yang akan berlaku jika kedua-dua kumpulan darah penerima dan darah penderma tidak sepadan. Apa istilah dia tu? Okey, agglutination kan, ataupun kita panggil pengaglutinaan. Okey, sel darah merah penerima akan mengalami pengaglutinaan. Soalan nombor 4. Seorang lelaki rhesus positif berkahwin dengan seorang perempuan rhesus negatif. Okey, kalau rhesus positif ni dia ada antigen D lah. Jadi kalau yang rhesus negatif ni dia tiada antigen D. Okey, anak pertama rhesus positif hidup. Yelah, dia boleh hidup lagi lah kan. Tapi anak kedua mati, meninggal. Terangkan mengapa. Dalam bulan terakhir kehamilan, serpihan sel darah fetus anak pertama yang mengandungi antigen rhesus bercampur dengan darah ibu melalui plasenta yang mula tanggal. Okay? Keadaan ini merangsang sistem keimunan ibu untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen rhesus. Antibodi iaitu anti-rhesus yang terbentuk mengalir melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Lazimnya, jumlah antibodi yang terbentuk tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak pertama. Sebab itulah anak pertama dia tidak meninggal, tapi memberi kesan kepada anak yang kedua. Okey? Walau bagaimanapun, antibodi yang memusnahkan sel darah merah kekal ke dalam darah ibu. Apabila ibu tersebut hamil dengan anak kedua dan sekiranya anak itu juga merupakan rhesus positif, sedikit darah fetus yang memasuki darah ibu merangsang lebih banyak anti-rhesus dirembeskan. Antibodi yang meresap ke dalam sistem peredaran darah fetus menyebabkan pemusnahan sel darah merah. Sel darah merah fetus mengalami hemolisis. 10.6 Isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Keperluan sistem peredaran yang sihat.
Sistem peredaran yang sihat adalah penting bagi memastikan kesihatan optimum. Bagaimanakah kita dapat memastikan sistem peredaran kita sentiasa sihat? Antara amalan menjaga sistem peredaran ialah pengambilan makanan seimbang yang rendah lemak serta sentiasa bersenam. Amalan tidak merokok dan tidak mengambil minuman beralkohol juga dapat memastikan sistem peredaran yang sihat. Penyakit kardiovaskular. Tahukah anak-anak bahawa penyakit kardiovaskular merupakan salah satu punca utama kematian di negara kita? Penyakit kardiovaskular merangkumi penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah seperti aterosklerosis, arteriosklerosis, angina, hipertensi, penginfarkan miokardium iaitu serangan jantung dan juga stroke. Okey? Penyakit kardiovaskular, aterosklerosis yang pertama tadi kan. Aterosklerosis ialah penyakit pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Okey. Plak terbentuk daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dan platelet yang tergumpal. Plak menyumbat dan menyempitkan lumen salur darah. Pula, hipertensi. Okay, pengaliran darah yang sukar akan menyebabkan hipertensi. Dia berkaitan. Okay? Apabila plak menyumbat dan menyempitkan salur darah. Jadi, pengaliran darah yang sukar menyebabkan hipertensi. Hipertensi pula menyebabkan arteri yang halus akan pecah sebab tekanan darah dia tinggi kan. Dan pesakit boleh mengalami stroke sekiranya ini berlaku dalam otak. Okey? Kita tengok pula stroke. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku yang cikgu sebut thrombus tadi tu. Di mana darah beku tadi akan menyekat aliran darah di otak. Okey. Aterosklerosis ialah peringkat awal arteriosklerosis. Okey. Arteriosklerosis ni terjadi apabila kalsium mendak pada plak, menyebabkan arteri akan mengeras dan hilang kekenyalannya. Jadi, sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit iaitu arteri koronari, okey, kekurangan bekalan jantung ke otot jantung akan menyebabkan angina. Angina ni sakit dada, bukan sakit dada yang biasa, sakit dada yang kuat. Okey, jika arteri tersumbat sepenuhnya, ini berlaku penginfarkan miokardium iaitu serangan jantung akan berlaku. Mula-mula angina dulu, sakit dada dulu. Tapi bila dah tersumbat sepenuhnya, barulah serangan jantung akan berlaku. Ini dia. Yang ni arteri. Okey. Yang ni darah beku menyekat aliran darah. Ini darah beku. Okey. Bila darah beku menyekat, kita panggil artero kan. Tapi bila dah plak dah terbentuk dah dalam arteri, kemudian pemendapan kalsium, dia akan jadi arteriosklerosis. Okey. Yang ni arteri koronari. Okey, arteri koronari. Okey. Kemudian tisu otot kardium akan jadi biru macam ni. Okey, akan jadi macam biru sikit ni. Ini menunjukkan bahawa tisu otot telah mati. Okey, pembentukan dan pemendakan plak pada dinding dalam arteri. Soalan praktis formatif 10.6. Apakah maksud penginfarkan miokardium? Iaitu serangan jantung. Jelaskan bagaimana stroke berlaku. Stroke berlaku apabila darah beku menyekat pengaliran darah ke otak. Ingat otak. Aliran darah ke otak. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada risiko seseorang penghidap penyakit kardiovaskular? Apa faktor-faktor dia? Pertama, kita lihat diet dia yang kaya dengan lipid dan juga rendah dalam keadaan yang seratnya. Seseorang itu kurang bersenam, itu faktor-faktor dia juga. Obesiti dan juga
merokok. Itulah risiko atau faktor-faktor yang menyumbang kepada risiko seseorang untuk mengidap penyakit kardiovaskular. Kita lihat soalan nombor 4. Terangkan bagaimana aterosklerosis. Bukan arterio, atero. Okey, ini dia. Pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Plak ni terdiri daripada kolesterol, lipid, tisu penghubung yang bergentian ataupun tisu otot yang mati serta platelet yang tergumpal. Plak akan menyumbat lumen salur darah dan menyempitkan lumen. Aterosklerosis merupakan peringkat awal arteriosklerosis. 10.7 Sistem limfa manusia. Proses pembentukan bendalir tisu. Selain daripada sistem peredaran darah, terdapat satu lagi sistem dalam badan yang fungsinya berhubung rapat dengan sistem peredaran darah. Sistem tersebut ialah sistem limfa. Proses pembentukan bendalir tisu ditunjukkan dalam rajah 10.20. Pertama, darah yang sampai di hujung arteriol kapilari darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengepaman jantung. Maknanya, arterio ni adalah darah di dalam arterio bertekanan tinggi. Kenapa bertekanan tinggi? Kerana diameter kapilari darah yang di sini ni adalah kecil dan satu lagi disebabkan oleh daya pengepaman jantung. Okey, kedua, tekanan tadi membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Ini kapilari darah. Yang halus-halus ni, yang ada darah ni, kapilari darah. Okey. Kemudian ini merupakan sel. Okey, sel dan di sini ada ruang di antara sel. Ini sel, ini sel, ini sel. Dia terdapat ruang di antara sel. Jadi, plasma darah boleh meresap secara berterusan dari kapilari darah tadi ke dalam ruang yang cikgu sebutkan tadi. Okey, ni yang color kuning ni merupakan kapilari limfa. Okey, yang ketiga, plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel dikenali sebagai bendalir tisu. Maknanya plasma darah yang boleh masuk dalam ruang antara sel ni dan dan sentiasa membasahi sel yang tu dikenali sebagai bendalir tisu. Bendalir tisu tidak mengandungi eritrosit. Bila tak ada eritrosit, maknanya bendalir tisu ni bukan berwarna merah lah. Sebab eritrosit kan dia sel darah merah. Jadi, selain daripada tu, dia tak ada lagi platelet dan juga protein plasma. Kerana eritrosit, platelet dan protein plasma bersaiz terlalu besar. Dan dia tak boleh meresap keluar daripada kapilari darah. Sebab kapilari darah dia setebal satu sel. Jadi yang molekul-molekul besar ni tidak boleh meresap keluar daripada kapilari darah. Jadi bendalir tisu kita tidak mempunyai protein plasma, platelet, eritrosit sebab dia besar kan benda tu. Jadi bendalir tisu kita tidak berwarna lah. Okey, seterusnya, bendalir tisu membolehkan pertukaran bahan dalam sel dan bendalir tisu membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel. Okey, pertukaran bahan dalam darah dan sel akan berlaku. Okey, nutrien dan oksigen meresap dari bendalir tisu ke dalam sel badan. Pada masa yang sama, bahan buangan dan karbon dioksida meresap dari sel ke dalam kapilari darah melalui bendalir tisu. Okey, pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hipertonik berbanding dengan bendalir tisu di sekelilingnya. Jadi kalau di sini bermaksud plasma darah lebih pekat berbanding
berbanding daripada bendalir tisu. Okey, di sini juga tekanan darahnya adalah rendah. Akibatnya, penyerapan semula air, garam mineral dan bahan buangan ke dalam venul kapilari berlaku. Di sini disebabkan oleh perbezaan kepekatan kan. Perbezaan kepekatan menyebabkan boleh serat semula air, bahan mineral dan juga bahan buangan tadi tu ke dalam venul kapilari. Namun hanya 85% daripada bendalir yang meninggalkan darah pada hujung arteriol kapilari darah meresap semula ke dalam salur venul. Apakah yang terjadi pada baki 15% yang masih tertinggal dalam ruang antara sel? Baki ini membentuk lebih kurang 4 liter bendalir yang hilang daripada kapilari setiap hari. Okey, lebih kurang 4 liter lah, 15% ni. Okey. Bagaimanakah sistem peredaran darah memperoleh semula bendalir ini? Bendalir yang hilang dikumpul dan dikembalikan ke darah melalui kapilari limfa, iaitu salur paling halus dalam sistem limfa. Bendalir ini dikenali sebagai limfa dan berwarna kuning pucat. Okey, jadual 10.7 dan jadual 10.8 menunjukkan persamaan dan perbezaan antara limfa dengan bendalir tisu dan darah. Jadual 10.7 menunjukkan persamaan dan perbezaan antara limfa dengan bendalir tisu. Kita lihat dulu persamaan dia. Kedua-duanya adalah mengandungi plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Okey, perbezaannya pula adalah limfa kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi, manakala bendalir tisu kandungan lemak dan bahan larut lemak yang rendah. Kedua, dalam limfa kandungan limfosit yang tinggi, manakala dalam bendalir tisu kandungan limfosit yang rendah. Okey, jadual 10.8 pula menunjukkan persamaan dan perbezaan antara limfa dengan darah. Tadi limfa dengan bendalir tisu kan. Okey, ini limfa dengan darah. Okey, persamaan dia adalah kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, bahan buangan sel, gas respirasi dan leukosit. Perbezaannya pula adalah limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet, manakala darah mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Dinding kapilari limfa terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Kapilari limfa berbeza daripada kapilari darah kerana salah satu hujungnya adalah buntu. Buntu ni maksudnya macam hujung salur tu dia macam N. Dia ada penghujung dia N. Okey? Yang tertutup. Okay, sementara yang hujung satu lagi dihubungkan kepada salur limfa. Nanti kita lihat rajah 10.21. Okay. Kapilari limfa yang didapati di ruangan antara sel bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Di sepanjang salur limfa terdapat nodus limfa pada jarak-jarak tertentu. Okey, ini dia gambar rajah 10.21 yang cikgu sebut tadi. Ini kapilari limfa yang warna kuning ni. Cuba nak lihat di penghujung dia tu. Dia macam buntu. Okay, dia macam dia penghujung dia tu. Dia end off. Okey, dia end. Okey, yang ni pula merupakan bendalir tisu. Ini tisu kan? Ini ruangan antara tisu. Okey, yang ni salur kapilari limfa lah kan? Ini kapilari limfa. Kemudian yang anak panah ni masuk ni ialah bendalir tisu. Masuk dalam ni, dalam salur limfa yang dikenali sebagai limfa lah. Okey, yang ni injap. Okey, ini injap. Fungsi injap untuk memastikan bahawa perjalanan bendalir tu satu hala sahaja. Okey, seterusnya. Sistem limfa juga terdiri daripada organ-organ seperti nodus limfa, limpa,
kelenjar thymus, sumsum tulang, tonsil dan appendix. Nanti cikgu tunjuk rajah 10.22. Okey. Sistem limfa tidak mempunyai pumpnya sendiri untuk mengalirkan limfa di sepanjang salur limfa. Pengaliran limfa dibantu oleh denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka, peristalsis salur pencernaan dan perubahan tekanan yang berlaku semasa tarik nafas dan hembus nafas. Dalam salur limfa, cikgu dah tunjuk tadi injap kan? Okey, injap sehala untuk memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Injap ini juga menghalang limfa daripada mengalir balik. Okey, flow back. Okey, hubungan antara sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Okey, anak-anak cuba lihat ni. Ini merupakan sistem limfa. Okey, yang warna hijau ni. Ini yang cikgu sebut nodus limfa kan? Mana ni cikgu tunjuk? Yang bulat-bulat ni nodus limfa. Okey. Yang ni appendix lah. Okey, yang warna hijau ni salur limfa. Okey, salur limfa. Ini ialah organ yang dikenali sebagai limpa. Bukan limfa, limpa. PA. Okey. Yang ni sumsum tulang. Contohlah sumsum tulang di sini. Okey. Ini merupakan kelenjar thymus yang warna kuning ni. Okey, di sebelah kanan, di sebelah kanan yang warna biru ni kita kenali sebagai vena subclavicle kanan. Okey, dan di sini yang warna hijau ni yang cangkuk di sini ni, okey, ini dikenali sebagai ductus limfa kanan. Okey, ini tonsil dua-dua ni. Okey, di sebelah sini pula, dia ada cangkuk yang macam ni pula ni, cangkuk macam ni. Okey, yang ni merupakan ductus thorax. Yang sebelah sini ductus limfa kanan Yang di sini ductus thorax. Okey, yang warna biru di sebelah kiri ni dikenali sebagai vena subclavicle kiri. Anak-anak tadi vena subclavicle kanan. Okey. Okey, yang ni merupakan sumsum tulang yang dah sebut tadi. Okey. Okey, yang nodus limfa ni cikgu dah sentuh sikit. Dalam nodus limfa, dia terdiri dari, dia mengandungi limfosit sayang. Mengandungi limfosit dalam nodus limfa. Okey. Okey, seterusnya. Semua salur limfa akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa utama, iaitu ductus thorax dan ductus limfa kanan. Okey, yang cikgu sebut tadi kan. Ductus thorax yang ni dan ductus limfa kanan. Okey. Ductus limfa kanan akan menerima limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher. Okey. Manakala ductus thorax menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher dan dada serta semua bahagian badan di bawah rusuk, di bawah tulang rusuk. Okey, bahagian bawah tulang rusuk, bahagian ni lah. Semua bahagian badan di bawah tulang rusuk, kaki semua ni. Okey, dia masuk ke dalam ductus thorax. Okey, seterusnya. Pembentukan limfa dan komponen sistem limfa. Okey, seterusnya ductus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri, manakala ductus limfa kanan akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Ductus thorax pergi ke kiri, ductus limfa kanan pergi ke kanan. Okey. Jadi limfa yang terkumpul dari seluruh badan akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Rajah 10.23 menunjukkan hubungan antara sistem limfa dan sistem peredaran darah yang saling melengkapi. Ini dia. Okey, ini sistem limfa. Ductus limfa kanan ni, ductus limfa kanan. Okey. Cuba lihat di sini. Ada darah, ada limfa yang pergi sini kan? Okey. Kemudian dia masuk balik ke dalam ductus limfa kanan. Dia akan masuk semula dalam vena subclavicle kanan. Okey. Kemudian dia hantar balik ke kapilari darah. Okey. Seterusnya 10.7 keperluan sistem limfa. Okey, yang pertama, pelengkap kepada sistem peredaran darah,
Kedua, sebagai pertahanan badan. Ketiga, sebagai pengangkutan bahan larut lemak. Kita lihat dulu yang pertama, pelengkap kepada sistem peredaran darah. Sistem limfa mengembalikan bendalai tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Komposisi, tekanan dan isi padu darah juga dikekalkan pada julat yang normal. Kedua, pertahanan badan. Nodus limfa berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibodi. Yang ketiga, pengangkutan bahan larut lemak. Lemak dan bahan larut lemak meresap masuk ke dalam laktil dalam vilus usus kecil. Laktil merupakan kapilari limfa. Titisan lipid diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Kalau anak-anak masih ingat lagi masa cikgu ajar tentang sistem pencernaan manusia, ada satu struktur di dalam vilus iaitu laktil. Laktil ni dia mengangkut ataupun apa yang masuk, bahan-bahan yang masuk dalam, meresap masuk ke dalam laktil, salah satunya adalah vitamin A, D, E, K kan, vitamin larut lemak. Okey, itulah vitamin larut lemak dan juga apa lagi ya? Glycerol dan juga fatty acid. Okey, itu laktil. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 10.7. Nombor 1, namakan dua salur limfa utama, ductus limfa kanan, ductus thorax kan. Okey, ductus limfa kanan akan pergi ke vena subclavicle kanan, ductus thorax akan pergi ke bersambung dengan vena subclavicle kiri. Okey. Nyatakan 3 fungsi utama sistem limfa. Okey, sistem limfa mempunyai 3 fungsi utama iaitu pengumpulan bendalai tisu berlebihan untuk dikembalikan ke dalam aliran darah. Kedua, pengangkutan lipid dari usus kecil ke aliran darah, vitamin A, D, E, K dan juga asid lemak dan juga fatty acid kan. Okey, yang ketiga, pertahanan badan di mana dalam nodus limfa tadi cikgu dah sebut ada limfosit kan yang memusnahkan patogen dan menghasilkan limfosit. Okey, nombor 3. Nyatakan perbezaan antara komposisi plasma darah, bendalai tisu dan limfa. Okey. Jawapan dia, kalau bendalai badan iaitu plasma darah, komposisinya adalah plasma dan komponen sel, bendalai tisu, plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Limfa pula, komposisinya adalah plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet, lebih banyak titisan lipid, bilangan limfosit yang tinggi yang dihasilkan oleh nodus limfa. Okey, nombor 4 dah jawapan kat sini. Setelah anda makan makanan berlemak, bilangan molekul lipid dalam limfa didapati meningkat. Jelaskan mengapa? Iyalah kalau dalam lipid, dalam laktil, okey, laktil kan limfa kan. Dia meresap masuk asid lemak dan juga glycerol, betul tak? Okey, jadi asid lemak dan glycerol iaitu hasil pencernaan makanan berlemak akan meresap ke dalam laktil dalam vilus usus kecil. Molekul-molekul ringkas ini kemudiannya membentuk sebahagian daripada komponen limfa yang diangkut melalui laktil ke dalam salur limfa. Oleh itu, bilangan molekul lipid dalam limfa akan meningkat selepas seseorang makan makanan yang berlemak. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan 10.8 iaitu isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Okey, pernahkah anak-anak terfikir apa yang akan berlaku sekiranya sistem limfa kita tidak berfungsi dengan sempurna? Apakah yang akan terjadi jika bendalai tisu berlebihan tidak dikembalikan semula ke dalam aliran darah? Cuba anak fikir. Okay. Bendalai tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah akan terkumpul di antara ruangan antara sel. Okay. Dia akan terus berkumpul di situ. Okay. Akibatnya, tisu badan akan jadi bengkak. Okay. Ada setengah kamu sebut sembab.
Okey, kita bengkak tu. Keadaan ini dikenali sebagai edema. Okey, nanti cikgu tunjuk gambar foto dia. Edema mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Okey. Ini mungkinlah faktor-faktor dia ataupun punca-punca edema, ada 5 di sini, mungkin disebabkan oleh kehamilan. Okey, kalau ibu-ibu yang berdiri lama, dia akan nampak kelihatan edema tu. Okey, bengkak tu. Okey. Badan yang menghasilkan lebih banyak bendalir badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Kedua, pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama. Biasanya yang tak boleh bergerak tu, okey, lumpuh, pesakit lumpuh, pesakit stroke, pergerakannya terhad, boleh mengalami edema di bahagian kaki. Cuba tengok, yang ni kaki normal. Okey, yang ni pula kaki yang edema besar kan. Okey, ketiga, kekurangan protein plasma di mana kekurangan albumin dalam darah pun boleh menyebabkan punca edema. Jangkitan parasit iaitu cacing parasit Brugia sp menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendalir limfa. Bahagian yang dijangkiti misalnya kaki akan membengkak. Ini sayang. Bengkak kaki dia ni disebabkan oleh cacing parasit yang dikenali sebagai Brugia. Brugia sp. Dia akan menjangkiti salur limfa yang mana dia sekat aliran bendalir limfa tu dalam salur limfa tu. Okey. Yang ketiga, penyakit menghidap filariasis limfatik. Okey, pesakit yang menghidap filariasis limfatik iaitu gambar foto 10.8. Yang ni merupakan pesakit filariasis di mana cacing ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Okey, cacing ditularkan melalui gigitan nyamuk. Okey. Praktis formatif 10.8. Bagaimanakah jangkitan parasit boleh berlaku? Jangkitan parasit boleh berlaku melalui gigitan nyamuk yang menularkan cacing parasit Brugia sp. Terangkan apa yang akan berlaku sekiranya bendalir tisu gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Okey. Sekiranya bendalir berlebihan tidak dikembalikan ke dalam aliran darah, tisu akan menjadi bengkak, okey, kerana terlalu banyak bendalir terkumpul di dalam ruang antara sel. Okey, seterusnya, nombor 3, ramakan apa yang akan berlaku kepada kaki seorang pesakit yang terbaring untuk tempoh masa yang lama. Terangkan jawapan anda. Pesakit akan mengalami edema akibat pengumpulan tisu. Pesakit akan mengalami edema akibat pengumpulan bendalir tisu di dalam ruang antara sel. Ini adalah kerana pengembalian bendalir tisu ke aliran darah memerlukan bantuan pengecutan otot rangka dan otot pada dinding salur limfa. Okey, nombor 4. Titisan lipid atau globul lemak tidak boleh meresap ke dalam kapilari darah vilus tetapi boleh meresap melalui laktil. Terangkan mengapa. Globul lipid besar, dia nak resap dalam kapilari darah ni memang tak boleh lah. Okey, tapi dia boleh meresap melalui bukaan kecil antara sel endotelium kapilari limfa. Ini adalah kerana sel endotelium yang membina dinding kapilari limfa tidak bersambung hujung ke hujung seperti kapilari darah. Sebaliknya, hujung sel kapilari limfa bertindih dan akan terbuka seperti ayunan pintu sehala untuk membenarkan bendalir tisu meresap masuk. Baiklah. Kita masuk rumusan daripada ketiga-tiga bahagian yang telah cikgu kupaskan pada anak-anak iaitu bahagian 1 bab 10, bahagian 2 dan bahagian 3. Hari ini bahagian 3. Okey, kita telah mempelajari pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Kita telah menyentuh berkenaan dengan sistem peredaran. Okey, sistem peredaran terdiri daripada sistem peredaran terbuka. Okey, peredaran terbuka kita guna hemolimfa sebagai bahan dia yang mengalir masuk terus
ke dalam rongga badan. Rongga itu kita kenali sebagai hemosilum, di mana hemolimfa ini akan membasahi sel-sel. Serangga atau merupakan satu contoh sistem peredaran terbuka. Okey, serangga, satu atau lebih jantung akan mengepam hemolimfa melalui salur hemolimfa ke dalam hemosilum. Kalau sistem peredaran tertutup pula, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertentu yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Jantung ikan mempunyai dua ruang, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Masih lagi darah oksigen dengan terdioksigen tu bercampur. Kedua, amfibia. Jantung amfibia terdiri daripada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Okey, masih lagi ada percampuran darah di sini sebab ada 1 ventricle kan. Okey, manusia terdiri daripada 4 ruang, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Keempat-empat ruang tadi tu terpisah sepenuhnya. Okey, cikgu juga telah menyentuh berkenaan dengan sistem peredaran manusia. Okey, iaitu berkenaan dengan darah. Kita telah bincang dengan jantung dan juga salur darah. Kita telah bincang berkenaan dengan mekanisme denyutan jantung. Okey, kemudian mekanisme pembekuan darah serta isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah, iaitu cikgu dah sentuh tentang trombosis, embolism dan juga hemofilia. Seterusnya, kita bincang berkenaan dengan kumpulan darah manusia, iaitu darah jenis A, jenis B, jenis AB, jenis O, dan kita bincang berkenaan dengan faktor rhesus. Okey, dan seterusnya kita bincang berkenaan dengan isu kesihatan berkaitan sistem peredaran darah. Kita ada bincang tentang arteriosklerosis, aterosklerosis, hipertensi, angina, penginfarkan miokardium dan juga stroke. Okay, dan last sekali dalam pengangkutan manusia dan haiwan ni, kita bincang tentang sistem limfa. Okay, komponen sistem limfa, cikgu dah sentuh berkenaan dengan limfa, kapilari darah, salur limfa, nodus limfa dan organ limfa. Kedua, keperluan sistem limfa, iaitu ada 3 sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah, pengangkutan bahan larut lemak dan juga pertahanan badan. Okay, dan satu lagi, dan last sekali kita bincang berkenaan dengan isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia, iaitu kita bincang tentang filariasis limfatik, jangkitan parasit, kekurangan protein plasma, kehamilan dan juga pesakit yang terlantar untuk tempoh masa yang lama. Okey, jadi berakhir sudah bab 10. Alhamdulillah, kita jumpa lagi insya-Allah dalam bab 11 dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.